Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang kata yang berusaha yang berusaha ataupun dia bukan yang berusaha lah, yang diraikan ya, lagi dinanti-nantikan oleh semua ya. Seorang yang kata ikon yang boleh dijadikan contoh ya oleh pelajar, ibu bapa ya, iaitu tidak lain dan tidak bukan ialah Dr. Rostam ya, Dr. Muhammad Rostam, seorang ansara still alive kan? Okey. Dia suddenly dia hilang tadi. Okey ya. Okey, Ansara dia adalah daripada Ansara SPM Tepin 1997 kan. Okey, jadi tanpa membuangkan masa, ingin saya perkenalkan sedikit latar belakang tentang doktor ini ya. Dr. Rostam adalah seorang pakar perunding psikiatri kan. Dr. Ahmad Rostam Mazin ya, dia ada seorang pakar perunding psikiatri UD 56 ya di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta. Orang Kedah ya aku, doktor. Dah. Tapi boleh cakap Kedah. Tapi boleh. Okey ya. Dan itu adalah orang kata serba sedikit nanti dia akan bakal memperkenalkan dirinya dengan lebih lanjut lah. Okay? Dan yang berusaha tak bukan adalah pengetua cemerlang mata rendah sains Mara Taiping, itu Puan Noreha yang bakal menikmati alam persaraan tak lama lagi. Nah, tapi sementara itu Puan Noreha terus gigih yang menjalankan tugasnya sebagai seorang pengetua cemerlang. Begitu juga yang berusaha tak lain dan tak bukan ya, sahabat dan bos saya iaitu YDP yang dipertua Muafakat MRSM Taiping ya, iaitu Encik Faris kita ya, Encik Faris. Okey, salam sejahtera dan selamat datang ya. Saya alu-alukan lah ya, saya sebagai pengacara majlis alu-alukan. Dan yang berusaha juga ya, tak lain dan tak bukan ya, yang menjadi mentor saya pada malam ini iaitu Cikgu Aisyah ya, kaunselor mata rendah sains Mara Taiping ya. Cikgu Aisyah, Cik Aisyah pun boleh, Cikgu Aisyah pun boleh, tapi dia suruh saya panggil Cikgu Aisyah lah. Okay, alright. Tanpa membuangkan masa, saya ingin mengalu-alukan ya. Saya kira tu apa dia punya ni view dah ramai agak. Okay, view dia. Okay, adalah nanti dia coming lah kan. Coming slow-slow lah. Alright, tanpa membuangkan masa ya, saya dengan kata rendah hati ya ingin menjemput ya ataupun mempersilakan ya Dr. Ahmad Rostam ya untuk kata memperkenalkan diri dan langsung dan seterusnya memperkenalkan tajuk yang akan dibicarakan pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Yang terdahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan salam hormat kepada pengetua MRSM Taiping, pengetua cemerlang kita, YDP Muafakat, tuan moderator pada malam ini, kaunselor Cikgu Aisyah, dan juga Ansara, pihak Ansara yang telah menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan pada malam ini untuk satu sesi yang ringkas tetapi sangat penting. Kerana bagi saya dalam konteks sekarang ini kita kena mengendalikan kita punya kita panggil sebagai cabaran psikologi dan emosi dalam tempoh sebulan atau dua ini, kerana kita tahu bahawa anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang tingkatan 5 akan menduduki dan sedang menduduki SPM tahun 2021. Dan of course Cikgu Aisyah juga ada mengingatkan saya tentang cabaran yang dialami oleh anak-anak tingkatan 4 yang mana ada di kalangan anak-anak di tingkatan 4 mempunyai gejala COVID dan positif COVID dan di kuarantin di asrama. Semoga saya doakan semoga anak-anak sekalian sentiasa dalam keadaan sejahtera dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan,
Pada malam ini topik yang diberikan kepada saya adalah sedikit tips ataupun motivasi untuk ibu bapa dalam membantu anak SPM 2021. Dia punya topik tu macam satu benda yang seolah-olah ada banyak benda yang kita boleh buat pada masa ini. Namun dalam konteks sekarang ini, kita boleh katakan bahawa tak banyak benda yang kita boleh buat. Namun begitu dalam konteks tak banyak benda yang boleh kita buat ni lah kebanyakan masanya akan berlaku kita panggil sebagai tekanan-tekanan emosi ataupun psikologi terhadap diri kita dan anak kita dan sesiapa sahaja yang berdekatan, termasuklah guru-guru di Madrasah Typing. Sebab kita tahu bahawa masa sangatlah meruncing. Masa sudah tidak ada untuk kita membuat latih tubi dan sebagainya, nak pulun balik nak memperbaiki apa ini itu dan sebagainya. Dan juga kita tahu bahawa kita tidak ada masa untuk kita panggil untuk berehat. Dan ini adalah kita panggil sebagai satu situasi di mana lonjakan terakhir ni sangat penting untuk anak-anak kita. Sebab kita tahu kita semua pun pernah SPM dulu. Zaman kita mungkin macam saya adalah batch Madrasah Typing pada tahun 1997. Kita tahu betapa stresnya ataupun betapa dahsyatnya tekanan apabila kita berhadapan dengan exam-exam besar ni. Dan kita tahu bahawa there is so much at stakes. Maksudnya ada benda yang sangat besar yang bakal berlaku dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, iaitu SPM yang anak-anak kita akan ambil akan memberikan pintu ataupun membuka jalan kepada what will be the next steps. Sama ada mereka akan ke luar negara, sama ada mereka akan ke kolej-kolej mara ataupun sama ada mereka akan ke MRSM dan sebagainya. Ini adalah pintu dia. Dan kita tahu walaupun orang selalu tekankan SPM bukanlah segala-galanya, tetapi SPM adalah satu pemula kepada anak-anak kita. Sebab dalam konteks Malaysia ni tuan-tuan dan puan, kita tidak boleh nak nafikan bahawa adanya exam-exam penting sebegini, peperiksaan-peperiksaan begini, dan kita tak boleh nak kita panggil sebagai underestimate ataupun kita undervalued apa yang anak-anak kita bakal lalui, sebab kita tahu bahawa benda ini sangat penting. So first and foremost tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang SPM ni, sebenarnya it is the end of a long journey. It is the end of the long journey. Dan kalau kita gunakan dalam konteks bila kita dah habis satu perjalanan ni, sepatutnya kita kena meraihkan. Tetapi kalau kita cakap mari kita meraihkan SPM anak-anak kita, macam doktor ni dah kenapa kan? Sebab orang tengah stres, orang tengah risau dan sebagainya, tiba-tiba kita suruh meraihkan. Tetapi that is the fact. That is the fact. Anak-anak kita dah pun bersekolah daripada darjah 1 melalui UPSR, melalui PT3, dan ini adalah satu yang kita panggil sebagai the end of the journey. The first episodes, the first part 1 of the journey. Dan kita tahu ada banyak lagi part-part dalam kehidupan anak-anak kita, tetapi this is one of the most important. This is one of the most critical dalam konteks anak-anak kita. Dan kita tahu bahawa they have done a lot. Anak-anak kita dah melakukan segala-galanya mereka yang boleh lakukan. Dan obviously kita tahu dan kita percaya bahawa anak-anak kita bakal meneruskan apa yang mereka sedang lakukan. Walaupun kita rasa macam anak aku macam tak apa nak rajin ke, anak aku tak tahu apa nak score ke, anak aku tahu apa nak cemerlang dan sebagainya, tapi the fact yang anak-anak kita masuk typing ni sebenarnya means that they are an excellent student. They are an excellent person. They are an excellent human being, a young person yang ada masa depan yang sangat cerah. I still remember, saya masih ingat lagi zaman saya masuk Madrasah Typing dulu, one of the first thing yang guru besar pula, pengetua kami cakap pada ketika itu, dia kata, korang semua ni sebenarnya sebelah kaki korang, bila korang masuk Madrasah Typing, sebelah kaki korang kat overseas. Itu je punya cerita ni lah, cerita zaman itu. Dan we are the cream of the la cream. Maksudnya we are best of the best. Dan we believe in it. Kita percaya bahawa itu adalah hakikatnya. Bukan nak berlagak, bukan nak bongkak atau merasa sombong, tetapi itu adalah semangat yang kita kena bawa. Itu yang semangat yang anak-anak kita kena ada, supaya mereka percaya dan tahu bahawa they can do it. Apa tahap yang mereka boleh buat tu, that's something else altogether. Maksudnya adakah anak-anak kita boleh score A+ for everything? That is not the topic of discussion for tonight. This is not the topic of discussion for tonight. And obviously, mana mak ayah yang tak nak anak je menang. Tetapi the most important part dalam konteks apa-apa peperiksaan sebenarnya, kita sebagai mak ayah ni sebenarnya bukanlah nak mengharapkan anak-anak kita boleh sentiasa A+ dan sebagainya. Kita nak anak-anak kita go through the exams, go through the journey that they are going through right now, dalam keadaan mereka rasa seronok, mereka rasa tenang dan mereka rasa tidak ada pressure.
So kita tahu saya sebagai ayah, ibu bapa juga, kalau boleh tu saya tak nak tekan anak-anak saya. Kalau boleh saya tak nak tekan anak saya. Sebab anak-anak kita dah cukup dah. Anak-anak kita dah cukup stres dengan situasi yang ada. Dan kita tak nak tambah apa-apa lagi. Dan bila kita tahu bagaimana keadaannya belajar, kita tahu bagaimana keadaannya menjalani peperiksaan dan sebagainya. Dan ini semua bukan mudah. Ini semua bukan mudah. Dan kita tahu itu memang sesuatu yang kita panggil sebagai sangat penting untuk anak-anak kita. Dan kita nakkan anak-anak kita supaya sentiasa merasa tenang dan juga rasa senang dengan apa yang mereka bakal lalui dan sedang lalui. Itu adalah satu perkara yang penting. Dan bila anak-anak kita masuk MLS Typing, obviously sama ada anak-anak di atas 4 atau 3 we have put a very high hope. Kita dah meletakkan harapan yang sangat tinggi kepada mereka. Dan harapan ini kadang-kadang tuan-tuan dan puan akan mengakibatkan, bukan akan, bakal ataupun sedang mengakibatkan kita rasa gelisah dan risau tentang apakah pencapaian yang boleh anak kita capai, adakah anak kita betul-betul boleh lakukan dan sebagainya. Dan saya faham recently tuan-tuan dan puan yang Teta 5, anak-anak baru saja melalui majlis graduasi dia, macam batch saya sendiri pun ada anak dia yang dah masuk Malaysian Typing. Obviously macam maksudnya kami ni dah tua dah. Sampai anak pun dah Malaysian Typing 17 tahun, which is actually we were there around 25 years ago. We were there 25 years ago, dan anak dia dah sekarang ni dekat dah finishing Malaysian Typing dan going through the SPM macam anak-anak tuan-tuan juga. Dan of course bila kita tengok, saya tengok kawan saya dengan anak dia, kegembiraan, keseronokan dia dan juga harapan yang diletakkan, saya rasa tuan-tuan dan puan pun sama juga. Tuan-tuan dan puan sama juga meletakkan harapan yang sangat tinggi kepada anak-anak kita, dan kita tahu bahawa anak-anak kita boleh lakukan, which is actually the best that they can do. The best that they can do. That's the most important points yang saya nak forwardkan. Bukan the best that we perceive they can do. The best that they can do usually adalah apa yang kita dah tahu anak kita boleh lakukan. Kita dah tahu dia punya potensi dia, kita dah tahu bagaimana pencapaian dia for the past 2 years or for the past 5 years or for the past 11, 12 years. Dan kita tahu potensi dia, dan kita tahu keupayaan dia, dan kita tahu bahawa bagaimana anak kita boleh mencapai apa yang mereka capaikan. Dan I think for the past 2 years, dalam konteks anak-anak kita di MLS Typing, 2 tahun ni kita dah tahu dah lebih kurang anak kita ke mana. Dan recently mungkin anak kita dah pun melalui trial, which is actually mana-mana sekolah sekalipun, kita sentiasa diberitahu bahawa trial SPM is actually the most difficult of it. And of course trial yang disediakan Mara memang tough. Saya masih ingat lagi zaman saya Malaysian Typing tu pun masa trial tu not so good, dapat 10 aggregate je, tapi bila kita SPM betul-betul barulah kita boleh score kan. Dan obviously dalam konteks itu sebenarnya bila kita melihat result trial pun, kita tahu bahawa itu adalah salah satu benda yang dilakukan oleh pihak Mara, pihak sekolah dan sebagainya untuk memberikan sedikit kita panggil sebagai sedikit a nudge, orang putih kata a nudge, sedikit singgulan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita push a bit more, because they know where they can go, and they can really imagine ataupun mereka boleh bayangkan di mana mereka akan capai one day dalam konteks SPM ni. Dan kita perlukan sedikit nudge ke situ. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab stress ni, kalau ikut psikologi, stress is very important. Stress is very important to improve performance. Sebab manusia, kalau berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Hans Selye contohnya, didapati bahawa manusia ni bergerak dan digerakkan oleh tekanan dan kehidupan mereka. Dia ada sesuatu yang perlu dicapai. Dia ada sesuatu yang perlu diletakkan di hadapan untuk memastikan kita ni perform. That's actually the basic human being. The basic human being, kita perlukan sesuatu untuk push anak-anak kita ke depan, push anak-anak kita untuk do a bit more, dan juga push anak-anak kita supaya boleh mencapai apa yang lebih daripada apa yang mereka lakukan. Dan obviously anak-anak kita boleh buat. Sebab saya yakin tu sebab saya dah go through the same system. Tuan-tuan dan puan pun I think dah go through the same system. Kalau kita tengok, kalau contoh macam dalam konteks kita belajar dulu pun, obviously most of the time kita akan score semasa exam. Kan exam besar lah kita akan score all out punya kan. Exam lain macam lebih kurang je. But we know that we can really improve one by one, day by day, exam by exam, dan anak-anak kita begitu juga. Of course there will be ups and downs, dan kita mengharapkan bahawa this SPM will be the ups of
the highest that they can go, tetapi that is not the thing that we need to be worried about right now tuan-tuan. Sebab itu ada sesuatu yang kita tidak tahu, that is actually in the future, dan kita tak mau berbincang tentang benda yang kita tak tahu dan benda yang kita tak boleh nak jangkakan one day. Tetapi the most important part is today, because bila kita bercakap tentang kerisauan, bila kita bercakap tentang kegelisahan, bila kita cakap tentang tekanan, perasaan gusar dan sebagainya, tuan-tuan, kita sebenarnya merisaukan, tertekan, gusar, stres tentang sesuatu yang kita tak tahu. Sesuatu yang kita tak boleh nak jangkakan. Dan obviously, perkataannya pun tidak boleh dijangkakan. Benda itulah di luar kawalan kita. Dan itu yang mengakibatkan kita kadang-kadang ibu bapa. Kita sebagai ibu bapa kadang-kadang tertekan dan menekan. Tertekan dan menekan, gelisah dan menggelisahkan, risau dan merisaukan. Sebab kita risau, kita gelisah, kita tertekan sebab kita nak anak kita dapat yang terbaik. Itu sebenarnya benda yang kita fikirkan. Kita nak anak kita dapat yang terbaik. Kenapa kita nak anak kita dapat yang terbaik? Sebab ini adalah masa depan dia orang. Masa depan kita, sekarang ni as of now, kita dah ada career kita, kita dah ada profession kita, kita dah tahu kat mana kita berada, kita dah tahu apa yang kita boleh capai. Kita tahu kita punya trajectory in our profession, kita tahu ke depan ni macam mana kita boleh buat dan sebagainya, kita tahu kita punya potensi dan kompetensi kita. Tapi anak-anak kita baru nak mula. Dan obviously, tidak ada ibu bapa kat luar sana yang tak risau. Kan, saya rasa tidak ada ibu bapa di luar sana yang tak risau, termasuklah the scorer of the American Typing. Kan, ibu bapa kepada scorer American Typing pun tengah risau sekarang. Tengah risau, mungkin tak stres tetapi risau juga. Hopefully anak aku can do as good as before. Hopefully anak aku tak melakukan sesuatu yang that can jeopardize dia orang punya potensi dan juga performance mereka. Kita risaukan tentang masa depan dia orang. Kita risaukan tentang masa depan dia orang because they are the most loved human being yang kita ada dalam kehidupan kita. So anak-anak ni, tuan-tuan dan puan, obviously kita ibu bapa ni sayang anak ni more lebih daripada sayang diri kita sendiri. Kan kita tahu kita begitu sayangnya kat dia orang ni lebih daripada kita sayang diri kita sendiri, dan even to the extent of kita lebih sayang anak-anak kita berbanding dengan kalau comparison ni. Mungkin pasangan kita suka, walaupun it's not comparable, kan, it's not comparable, tetapi itulah situasinya. Kita punya sayang pada anak tu kualitinya berbeza dengan sayang pasangan kita. Anak kita sayangnya lain, pasangan kita sayang dia lain. Dan obviously apa yang kita risaukan, apa yang kita gusarkan bukan tentang diri kita. Kan kita risaukan tentang mereka. Ini seperti yang saya nak beritahu adalah benda ini boleh mendatangkan konflik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita punya gelisah dan risau tu, macam saya kata, boleh menggelisahkan dan boleh merisaukan anak-anak kita. Dan bila kita project, bahasa psikologi adalah projection of the emotion tu. Projection of emotion tu boleh mengakibatkan perasaan itu ditransfer ataupun dipindahkan daripada diri kita kepada anak kita. Ataupun dia dan boleh disalah erti, tuan-tuan. So dalam konteks kita, the projection dan yang kita pindahkan daripada diri kita kepada anak kita adalah tentang kerisauan kita tentang tentang performance dia atau kerisauan kita tentang masa depan dia. Tetapi bukanlah kita nak pressure dia. Bukan kita nak pressure dia, tuan-tuan puan. Kita kena faham bahawa risau kita tu jangan sampai kita menekan anak. Kadang-kadang cara kita cakap, kadang-kadang cara kita tanya, kadang-kadang cara kita bertelefon, berhubung dan sebagainya, kadang-kadang menimbulkan tekanan pada anak-anak kita. Walaupun bukan itu maksud kita, walaupun bukan itu nak maksud kita, tetapi kita kena pada masa ini, tuan-tuan, pada masa ini, pada tempoh masa anak-anak kita ber-SPM ni, ini adalah masa yang betul-betul kritikal untuk kita betul-betul jaga diri kita. Kita kena tenang dulu. Anak kita dah cukup dah. Anak kita dah cukup tertekan, anak kita dah cukup gusar dengan exam yang mereka sedang bakal lalui ini. Mereka tengah menelaah, mereka tengah mengulang kaji, mereka tengah pulun zaman kita gila-gila punya, kan. Tengah pulun betul-betul punya untuk skor, untuk dapat yang terbaik yang mereka boleh buat. Tapi dan ini boleh menimbulkan tekanan bukan saja pada diri dia, juga pada diri kita. Sebab kita mungkin bila kita orang putih kata bila kita
over involve dalam konteks bila kita ada risau, gelisah dan sebagainya, kita boleh over involve dalam kehidupan anak kita. Over involve tu maksudnya apa? Kita akan bertanya lebih sikit. Kita akan kita cakap kau matematik kau macam mana, matematik kau tambahan kau macam mana, biologi kau macam mana, fizik kau macam mana, English kau okey kita, itu kau punya percubaan macam ni macam mana kau nak improve, apa yang kau boleh improve dan sebagainya. Kita akan over involve dalam perancangan dan juga apa strategi yang anak-anak kita lakukan. Sedangkan anak-anak kita sebenarnya adalah the best strategi, orang yang terbaik untuk melakukan strategi untuk dirinya sendiri sebab mereka tahu keupayaan dan kekuatan mereka. I would say that bila masuk MRSM ni tuan-tuan puan, anak-anak kita dah tahu dah. Anak-anak kita sudah dididik dan diajar dan dibentuk untuk mengenal potensi diri. Kan itu adalah tujuan utama anak-anak kita masuk MRSM, kan? Mereka perlu dididik, mereka perlu dibentuk dan mereka perlu belajar untuk kenal diri sendiri dan potensi mereka sendiri. Dan obviously bila sampai dah tahap sekarang ni, I would say dah anak-anak kita memang dah clear. Anak kita dah clear dah. Kat mana dia boleh capai pun dia dah tahu dah. Walaupun mungkin mereka kata target A+ semua, tetapi maybe dalam fikiran cakap di mulut kata A+ semua, tetapi di fikiran mereka tahu dah dekat mana mereka boleh capai. Kan zaman kita, tuan-tuan mungkin tuan-tuan dan puan ingat lagi masa zaman SPM dulu pun, majority dari kita dah tahu dah boleh agak dah aku kat mana bila SPM nanti. Kita dah boleh agak dah berdasarkan apa yang kita dah buat. Kan kita boleh agak kita boleh yang mana kita boleh score, yang mana kita tak boleh score, berapa zaman saya aggregate lah. Ataupun berapa A yang kita boleh skor dan sebagainya, kita dah boleh agak daripada kita itu. Sebab apa? Kita tahu potensi diri kita tahu keupayaan diri kita tahu kelemahan diri kita dan sebagainya. Dan anak-anak kita pun sama juga. Anak-anak kita sama juga. Kita tak tahu keupayaan, kelemahan, kekuatan anak-anak kita secara total, tuan-tuan. Secara total kita tahu. Kita kenal anak kita secara zahirnya, tetapi dari segi emosinya, psikologinya, mungkin kita tak betul-betul faham lagi anak-anak kita. Sebab anak-anak kita, tuan-tuan, umur 17, 16, 17 tahun ni mereka sedang berkembang dari segi personality, mereka sedang berkembang dari segi emosi dan psikologi ni, mereka tidak ada lagi personality yang stabil sebagaimana kita. Jadi dalam konteks itu sebenarnya ada kebarangkalian besar berlakunya banyak salah faham antara kita dengan anak kita dan sebagainya, dan ini dalam konteks ini yang masa kritikal ni, ini yang kita kena jaga betul-betul. Dan first and foremost, tuan-tuan kita kena jaga how we talk with anak-anak kita. Bagaimana kita bercakap, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita. Make it as simple as possible, make it as normal as possible. Tidak perlu ditambah tokok tambah, tidak perlu dikerapkan sebagainya, melainkan anak-anak kita yang request. So now, the one who dictates the communication will be anak-anak kita, bukan kita. Anak-anak kita yang dictates, mak tolong call saya every day, ataupun ayah tolong call saya once a week, ayah tolong buat ini, tolong buat itu, ayah tolong hantar ini atau itu. Anak kita yang dictates, dan kita beritahu anak-anak kita we are available. That's the most important part of it. That is the most important part of it. Kadang-kadang kalau macam dengan kerisauan, kegelisahan kita, kan kadang-kadang kita nak campur banyak benda. Kita try untuk atur segala benda dan sebagainya, tapi ini boleh melemaskan anak kita, especially dalam keadaan sekarang. Sebab itu sebenarnya menambahkan tekanan pada mereka. Sebab mereka, tuan-tuan, mereka dah tertekan dah. Tapi bila kita letakkan macam kesungguhan kita untuk membantu tu, kadang-kadang akan melemaskan mereka juga. Dan akan menekan mereka juga sebab mereka rasa macam mak ayah aku ni macam pressure aku. Tak, kita tak ada niat nak pressure. Kan kalau tuan-tuan dan puan adalah peluang datang dan duduk bersama kami di klinik psikiatri, tuan-tuan. Klinik psikiatri dan kesihatan mental di mana-mana hospital di seluruh Malaysia, tuan-tuan. Dekat-dekat SPM ni actually the most critical part of it. So pada masa inilah akan ramai anak-anak kita yang nak SPM datang ke klinik psikiatri dengan macam-macam masalah. Pergi berjumpa dengan psikologis, pergi berjumpa dengan kaunselor dengan pelbagai masalah. Dan kebanyakan masanya, I would say majority of the situation ada kaitan dengan ibu bapa. Dan bila kita jumpa ibu bapa pula, mereka kata tidak ada niat. Obviously, kita semua tak ada niat nak merosak, mendatangkan tekanan pada anak kita. Kita tak ada niat nak mengganggu anak-anak kita. Kita tak ada niat negatif kepada anak-anak kita. Kita tak ada niat langsung dalam keadaan itu kepada anak-anak kita. Sebab apa? Kita sebenarnya niat utama kita bila kita berhadapan dengan anak-anak kita adalah kita nak memastikan mereka rasa tenang dan senang. Tetapi kadang-kadang approach yang kita gunakan mengakibatkan mereka rasa tekan. Sebab itu, komunikasi dan konteks anak-anak kita ber-SPM ni, tuan-tuan, mestilah dilakukan sebagaimana biasa. Mestilah dilakukan sebagaimana biasa, kekalkan sebagaimana kita berkomunikasi sebelum ini, melainkan anak kita request extra. Ataupun anak-anak kita kata, mak, ayah kalau boleh,
tunggu saya call saja ataupun macam tu kan. I'm not sure nowadays sama ada mereka dibenarkan menggunakan phone atau tak, tapi sometimes that will be the situation that we need to do. Kita terpaksa korbankan rasa risau, takut, gusar kita tu supaya kita kena jaga betul-betul supaya anak-anak kita rasa tenang di situ. Sama juga tuan-tuan dan puan dengan ibu-ibu apa yang sedang berhadapan dengan anak-anak yang positif COVID-19 dekat MRSM sekarang ni. Tuan-tuan dan puan, dalam konteks sekarang ni I would say that COVID-19 di Malaysia dah dikira sebagai endemik. Dikira sebagai endemik ni maksudnya ialah kita treat je sebagaimana jangkitan-jangkitan penyakit yang lain. Sebagaimana kita treat influenza tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan tahu tentang influenza, every year kerajaan contohnya menggalakkan kita untuk dapatkan vaccination booster. Influenza tuan-tuan dan puan, kalau kita nak pergi overseas, kita wajib ambil influenza untuk that year. Ataupun contohnya pentavalent ke whatever it is, kita kena ambil influenza vaccination atau immunization every year. Kalau bolehnya itu adalah digalakkan, tetapi kalau kita pergi overseas, obviously mereka akan, kebanyakan negara akan minta kita ambil sebagai satu benda yang kewajipan before kita pergi overseas. So dalam konteks endemik tuan-tuan, penyakit tu dah berada di mana-mana. Dan obviously kalau kita tengok balik dalam konteks negara kita sudah tidak ber-PKP dengan kes 20,000, zaman 1 year ago, almost 2 years ago, kalau kita ingat lagi ratusan kes pun Kementerian Kesihatan Malaysia dah macam dah jadi macam kelang kabut dah tuan-tuan. Sebab apa? Pada ketika itu kita tidak ada benda yang boleh protect diri kita dan anak-anak kita. Tapi nowadays tuan-tuan, anak-anak kita insya-Allah dah selamat sebab anak-anak kita vaccinated. Bila kita cakap vaccinated ni, kategori 1 atau kategori 2, kalau dia kalau macam worsening, then kita akan transfer. Contohnya sekarang ni ada kategori 2A dan 2B. Saya nak terangkan pun saya bukanlah pakar dalam bidang itu, tapi mainly once kita ada assessment kita ada saringan kita, kalau anak kita 2B itu barulah kita akan hantar kepada hospital atau PKRC ataupun tempat kuarantin yang berlainan. Tapi generally saya boleh katakan bahawa bila kes meningkat sampai 20,000, 21,000 ni tuan-tuan puan, kita tidak serisau dulu. Kenapa? Sebab kita sekarang ni dalam fasa endemik. Memang kita dalam contohnya kami doktor-doktor ni pun dah lama dah berfikir tentang konteks endemik ni, sebab kita rasa bahawa there is no bila dah sampai takat tertentu vaccination, kita rasa bahawa rakyat Malaysia generally dah selamat. Walaupun adalah kes-kes di mana komplikasinya teruk. Nowadays kita risaukan anak-anak kecil kita bila kes-kes dah sampai 20, 21,000, 22,000 ni. Of course kita risau anak-anak kita yang tak vaccinated. Sebab kita tahu bahawa salah satu gejala COVID yang teruk pada anak-anak yang dilihat sekarang nowadays iaitu, kalau nama saya ialah MIC kan. So saya nak terangkan, I'm not the specialist here, tetapi itu yang kita risaukan. That's why nowadays dalam konteks endemik, dan kita tidak akan PKP the whole states, the whole countries, cuma mungkin PKPD sahaja. Kita sekarang ni tengah make sure ataupun galakkan semua rakyat Malaysia booster dan juga ambil vaksin untuk anak-anak kecil. Tapi anak-anak remaja kita belum ada arahan ataupun belum ada lagi sampai tahap perlu booster. Tapi umumnya this MRC Taiping bukanlah the first sekolah yang mengalami gejala ini, bukan first sekolah yang mengalami outbreak dalam konteks COVID di sekolah, sebab kita dah tahu banyak asrama yang sudah mengalami outbreak, dan ini bukan sesuatu yang boleh dielakkan dah. So seperti yang kita katakan tadi, ia dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita nowadays. COVID-19 adalah sebahagian dari kehidupan kita. Okay, come back to our discussion. Itu ialah satu soalan yang saya nampak dalam chat box. So saya layan sekejap. The second one, bila kita bercakap tentang anak-anak kita bila berhadapan dengan tekanan-tekanan sebegini, SPM dan sebagainya, kita kadang-kadang rasa helpless. Helpless tu rasa macam mana? Sebab kita rasa macam aku tak ada benda lain yang aku boleh bantu. Sebab tu kita akan jadi over-involved. Over-involved tu maksudnya itulah yang tadi yang kita akan cuba untuk call every day, kita akan tanya macam-macam, kita akan cuba untuk bantu dia, kita akan hantarlah buku ini, buku itu, ataupun kita bagilah tips dan sebagainya, kita suruh orang call dan sebagainya. Dan perasaan helpless ni boleh mengganggu anak-anak kita juga. So kita sebagai ibu bapa kita tahu bahawa there is nothing much that I can do. Kan? There is nothing much that I can do. So what are the things that I can help my children? Itu yang kita buat macam-macam tu.
Tapi anak kita belum tentu perlu lakukan lagi. Sebab itu saya kata tadi, the most important part ialah anak kita perlu dictate what are the things that they want. What are the things that they need? Apa yang mereka perlukan dan apa yang mereka inginkan sekarang. Yang kita boleh bantu mereka secara, kita panggil sebagai secara adult, secara dewasanya. Sebab anak-anak kita remaja, 17 years old, going to adulthood. Dan dalam konteks kita sebagai orang Islam, generally, kita tahu bahawa dalam konteks anak-anak remaja ni, ini kawan-kawan kita. Kita cuba buat mereka sebagai kawan-kawan. So bagaimana kita layan kawan-kawan kita sebagai itu kerana itu jugalah kita melayan anak-anak kita. Okay? Dan of course, salah satu yang boleh memberi tekanan kepada diri kita dan anak kita adalah kita panggil sebagai keraguan yang kita ada terhadap keupayaan mereka untuk melakukan yang terbaik. Keraguan itu akan sentiasa ada. Especially bila kita kenal perangai anak-anak kita kan. Perangai anak-anak kita ni lebih kurang tak perangai isteri kita, perangai kita ataupun campuran dua-dua kan. Obviously most of the time itulah perangai dia kan. Kalau kita tengok anak-anak kita sebenarnya ada banyak benda yang adalah cerminan diri kita sendiri. Dia punya demeanor dia punya personality dia, cara bercakap, cara berjalan, cara bersembang, cara belajar dan sebagainya, kadang-kadang mereka itu sebenarnya cerminan pada diri kita. Dan itu sebenarnya akan menimbulkan keraguan. Sebab apa bila kita tengok mereka itu, kita ada keraguan sebab kita tahu bahawa itu adalah kelemahan yang aku tak nak ada pada diri aku, tapi tiba-tiba anak aku ada. Dan itu mengakibatkan kita risau dan kita rasa ragu dengan keupayaan ataupun kemampuan untuk anak kita serius dalam konteks SPM ni. Sedangkan saya rasa tak ada anak yang tak serius dalam konteks nak ambil SPM, dan sebab ini adalah sangat penting untuk diri mereka. Saya sentiasa tekankan bila mana-mana pelajar, even anak-anak saya pun sekalipun, when I talk to them, I said about this is your future, that is not mine. Saya kata, ayah, macam saya cakap sebagai ayah settle dah. In a sense, ayah dah jadi doktor, ayah dah jadi doktor pakar, ayah dah jadi pakar perunding, ayah dah ada kerja dalam government yang stabil. I am technically settled or settled down. Tetapi you are just starting. Kan, we are talking about someone that starting their own life. Dan kita harapkan mereka bawa, dan obviously kalau anak-anak kita ni ada maturity dia dah mencapai tahap tertentu, dan obviously sekali lagi saya tekankan bahawa anak-anak kita di MRS Tapping ni sudah dididik supaya ada that level of maturity tentang kepentingan masa depan dan kepentingan apa yang mereka nak susun. Itu adalah benda yang saya rasa benda yang zaman saya pun dah diajar begitu. Even nowadays pun I won't be surprised kalau benda tu masih lagi dilakukan. Dan anak kita dah tahu dah bagaimana, kemana dan apa yang mereka nak lakukan. Dan ini adalah mentality yang kita tahu berlaku dekat mana-mana asrama sekalipun kan. Kalau tuan-tuan dan puan dulu SBP ataupun tuan-tuan dulu sekolah asrama harian dan sebagainya, kita tahu mentality ni yang memang ada. Kan, kalau tuan-tuan dan puan MRSM, obviously ini adalah mentality yang akan ada pada anak-anak kita. Even macam anak saya pun masuk asrama pun sama juga kan. Adanya mentality bahawa you need to have a projection of your own pathway ataupun bagaimana kamu nak membentuk ataupun apa yang kamu nak jadi one day. Of course anak-anak saya masih kecil lagi, yang nombor 1 pun baru tingkatan 3. Belum sampai tahap SPM, tetapi nowadays pun even pada tahap tingkatan 3 pun mereka sudah mula sedang mencari-cari identiti sendiri kan, sedang mengenal pasti kat mana mereka nak pergi dan sebagainya. Anak-anak kita by form 5 ni I would say that mereka dah tahu dah where are they going. Obviously science stream kan, that will be the itu yang paling klise ataupun yang paling ringkas yang kita boleh anggap untuk anak-anak kita. So from there they will proceed on their own pace, tuan-tuan. Sebab kita kan ibu bapa ni, kita dah orang dulu selalu kata kita ni dah makan garam lama dah. Mungkin beberapa kilo lebih banyak daripada anak-anak kita kan. Dan kita tahu apa yang kita lalui. Kita tahu trajektori kehidupan kita. Kita tahu trajektori kawan-kawan kita juga. Kalau macam contoh kawan-kawan kita dalam sama-sama sekolah sebagainya, kita tahu sekarang ni kawan kita ke mana dan sebagainya, apa yang mereka lakukan, our best student ke mana sekarang ni, apa yang dia buat dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahawa ada ramai di kalangan kawan-kawan kita yang mungkin tak skor pun zaman dalam sekolah tu pun tak adalah the best student kan, nama pun tak keluar kat mana, even cikgu homeroom tak kena kenal. I can say that sebab kadang-kadang bila after kita buat reunion dan sebagainya, cikgu homeroom akan sebut one of orang-orang yang
Kita tahu mereka they are the most vocal atau they are the most prominent among us ataupun yang paling pandai dalam kelas kita, obviously cikgu-cikgu akan ingat. Tapi ramai di kalangan kita ni tak adalah setakat mana sekalipun kan, setakat mana saja pun dan tetapi kita ada our own pace. Dan anak-anak kita juga they have their own pace. SPM pintunya, but they will have their own pace. We know that. Kita tahu sebab kita pernah mengalaminya, kita tahu sebab kita pernah melihat, menyaksikan, kalau bukan diri kita tapi kawan-kawan kita. Sebagai contoh, macam kelas saya dulu ada 24 orang. Daripada 24 orang tu 12 orang jadi doktor, I think another 2 jadi dentist. Then the others tu engineers pun ada, now ada yang going out daripada engineer pun buat something else yang lagi kita panggil sebagai lebih rewarding berbanding engineering atau doktor sebagainya. Tetapi every single one of us di sekolah dulu, zaman saya dulu dekat kelas saya tu, they have their own pace and they have their own trajectory, which is actually something yang kadang-kadang kita ni terperangkap. Kadang-kadang kita terperangkap sebab kita harapkan anak kita sama pace dengan semua orang, which is actually not possible. Dan yang kita kena raikan adalah pace anak kita. That is the most important pace of the world, tuan-tuan. Pace anak-anak kita adalah the most important pace of the world and the most realistic pace. The most realistic pace. Bukannya pace yang kita harapkan sebagaimana orang lain. Once kita membandingkan anak-anak kita dengan orang lain, that's the end of the day. Macam contohnya even anak-anak kita dah masuk MRC typing kan, I would say they are best of the best. They are the best of the best. Tetapi kadang-kadang kita ni masih lagi terperangkap dengan I can see there are people that is better than my children. I can see there are people that is better than my son or my daughter. That is not important. Itu bukan penting sangat. Sebab yang penting adalah anak aku going through MRC typing for the past 2 years, going to sit for the exam SPM in the next few weeks, and obviously she or he will have their own trajectory. That's the most important part of it. Okay, so tadi saya ada cakap tentang the stress and the trajectory of stress and how it improve performance. Sebab itulah adanya kelas tambahan, sebab itulah adanya ulang kaji, sebab itulah ada percubaan dan sebagainya, sebab itulah anak-anak kita sekarang ni menjadi semakin rajin dan sebagainya. At the same time, tuan-tuan, jika terlampau banyak tekanan yang datang, obviously kebanyakan tekanan yang datang daripada luar, bukan datang daripada anak kita sendiri. Anak-anak kita mungkin ada personality, mungkin anak kita anxious personality, mungkin anak-anak kita jenis kalut sikit dan sebagainya. That is actually personality, tekanan tu dah ada kat situ. Tetapi kalau ditambah lagi tekanan dari luar, ini akan mengakibatkan performance anak kita boleh jatuh. Sebab kalau kita tengok dari segi the graph of stress versus performance, guys, tuan-tuan dan puan, bila kita tengok graph stress versus performance, sekiranya stres sampai tahap tertentu, performance akan improve to the optimum level. Tapi jika stres tu sudah sampai tahap di mana mereka tak mampu lagi nak tanggung, the performance will drop. Itu yang kita tak nak pada anak-anak kita. Dan sebab itulah saya kata, anak kita kena bincang anak-anak kita kena beritahu kita what they want during this period of time for the next few weeks ni. That's very important. Sebab bila performance jatuh, bila stres meningkat, performance will drop. So what will be the signs of stress yang kita nak kena jaga ni? First and foremost, tuan-tuan, bila kita cakap tentang kesihatan mental secara umumnya, adalah ada 4 komponen. Yang pertama sekali, komponen yang pertama tentang kesihatan mental ni adalah keupayaan kita untuk mengenal diri kita. That will be the first component. The second component ialah keupayaan kita untuk mengenal pasti dan juga mengatasi stres-stres seharian yang kita hadapi. That will be the second component. The third component ialah keupayaan kita untuk melaksanakan atau mencapai tahap potensi yang sepatutnya daripada diri kita. That will be the third component of it. And the fourth component ialah keupayaan kita untuk menyumbang kepada komuniti. So dalam konteks anak-anak kita nak SPM dan sebagainya, that will be the second component tu yang penting, iaitu apabila anak kita masih lagi mampu untuk mengendalikan stres mereka dengan baik, maksudnya mereka masih selamat. So what will be the sign kalau untuk menyatakan bahawa anak kita mungkin stres dan sebagainya yang melebihi tahap yang sepatut dan yang sewajarnya? We need to ask them, are they okay? So bila dia orang telefon atau kita telefon tu, just ask, macam mana, okay ke tak? Simple je. Make it simple, jangan tanya banyak-banyak. Okay ke tak? Tidur okay ke? Makan okay ke? All the basic things. Sebab basic thing ni yang akan terganggu bila stres melampaui batas.
Makan jadi tak lalu. Makan mungkin jadi terlampau banyak, makan mungkin terlampau sikit. Kadang-kadangnya ada gastric symptom dan sebagainya, kadang-kadang sakit kepala kerap dan sebagainya, migraine. Tuan-tuan dan puan, tak sihat tiba-tiba sesama batuk, tak COVID pun tapi alahan dan sebagainya, itu adalah petanda bahawa anak kita mungkin stres, dan kita kena tanya, are you okay, are you able to handle this or not? Awak anak kita boleh handle atau tidak bila mereka bagi tahu macam-macam ni. Sometimes anak-anak kita just nak mengadu je. They just want to ventilate, Putih kata. Dia nak mengadu saja, dengar saja, and then ask them back. Ada apa yang ayah boleh tolong? Ada apa yang mak boleh tolong? Kan? Sometimes kalau kita ingat balik zaman-zaman sekolah dulu, we know that is not much of things that mak ayah kita boleh tolong pun. Sebab yang nak menghadap exam tu kita kan. Tapi kadang-kadang kita minta tolong doa dan sebagainya. I can still remember few of my friends, even my wife pun MRSM juga, MRSM PC, Pegawai Cepa. Every time dia exam, mak dia akan puasa. That is actually one of the psychological strength ataupun psychological. That is actually psychological. Sebab bila mak dia puasa, she feels better. Kan bila contohnya, bukan saya nak suruh tuan-tuan perempuan semua berpuasa, tetapi bila hari exam je mak dia akan puasa. Bila dia tahu bahawa mak dia puasa, bahawa mak dia sedang mendoakan dia, mak dia bersama dengan dia, she feels stronger. She feels stronger. That is the things that we can do together with our children, even though we are not there. Kan, regardless apa yang tuan-tuan dan puan nak buat, silakan. Yang pentingnya anak-anak kita tahu bahawa we are doing something for them, walaupun we are not there for them. Kan, we are there emotionally, we are there psychologically, we are there in terms of doa dan sebagainya, in terms of effort dan sebagainya, tetapi that is actually the most important part of how we want to help them. Okay, so what next? What next? Kalau ada soalan, atau moderator boleh tolong tanyakan untuk saya. Okay, ada soalan. Ini macam Hafiz Adnan ni macam kawan-kawan satu batch dengan saya je masa dulu ni. This is one of scorer ni. So anak saya masuk tengah tahun 1, cara nak pressure layan dia sama dengan jangan macam tu. Okay, sebab bagi saya kan the most important part, anak-anak kita ni berlainan kan. Every single one of them is different. Kan, walaupun keluar daripada perut yang sama, benih yang sama, family tree kan, tetapi yang keluar tu kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, 5 dan 6 tu semua berbeza, pace berbeza, cara berbeza, personality berbeza. Even the first day bila dia keluar daripada perut mak dia pun berbeza. Kan? Kalau tuan-tuan rumah ingat balik kan, macamnya saya ada 6 orang kan, 6 yang keluar daripada isteri saya itu semua berbeza kan, walaupun kami ni suami isteri, 6 tu anak-anak kami, tetapi 6 tu berbeza kan. This is human being, tuan-tuan, walaupun memang technically they are part of us, 50% of them is us, tetapi expressively secara phenotypically, maksudnya genetik sama tetapi expression of genes tu berbeza. So that's why they come out as a different person. Walaupun kita rasa macam anak aku kenal lah, tak, not necessarily. Even we ourselves pun kadang-kadang kita pun tak mengenal kita 100%. Ini kan pula anak-anak kita, pasangan kita pun kadang-kadang kita tak kenal 100%. We are still learning every day about pasangan kita, begitu juga anak-anak kita. So there is no such thing, bagi saya there is no such thing of pressure towards our children. There is no such thing, sebab we know our potensi, we know the possible potential of our children. Kan, kita nampak gaya dia belajar macam mana sebagainya. Yang ni kurang rajin, yang ni rajin sikit, yang ni tak suka diberitahu, yang ni suka diberitahu, yang ni suka dipuji, yang ni tak suka diberitahu. As simple as this, macam contoh macam the first and second child saya. The first one daripada awal lagi nak masuk asrama. The second one tak nak masuk asrama. The first one daripada awal lagi nak masuk MRSM ataupun SBP. The second one tak nak masuk sekolah harian saja. So obviously walaupun in terms of intelligence sama je lebih kurang, tetapi in terms of what they want is different. So saya raikan dua-dua ini. Yang first masuk asrama, masuk STF. Yang second masuk sekolah kluster dekat-dekat dengan rumah je. So tak ada asrama pun, and she is happy with that, and I'm happy with that because they are happy. I'm happy because they are happy. That's the most important part of it. Sebab when they are happy, I would say that they will be calm, mereka akan tenang, mereka akan boleh buat apa mereka nak, mereka akan ada their own pace, mereka boleh buat setakat mana yang mereka mampu dan sebagainya, and I'm never stressed about what you want to do in the future. Even anak saya form 3 pun boleh ada cita sikit lagi, and I don't care. I don't really care about that, because I want them to have a passion in life, not profession. Profession is something that we can really do
that in whichever that we want kan. Tak kisahlah kita nak graduate as who one day. Kan macam kita sendiri pun kadang-kadang mungkin kita graduate as medical doctors tetapi kerja lain pula kan. That is the situation that we are going through. So next adalah tentang kita kena faham dalam konteks ini tuan-tuan dan puan, kita kena faham juga the feelings of our child. Apakah perasaan anak-anak kita sekarang sama ada anak-anak kita sedang di kuarantin COVID sekarang ni ataupun anak-anak kita yang sedang berhadapan dengan SPM sekarang ni, dua-dua tengah risau tentang sesuatu. Tapi I would say that kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman kita handle anak-anak kita yang kena COVID dan di kuarantin di asrama, dia orang sonok dekat asrama tu. Sebab generally dia orang tak ada simptom pun kan. Mungkin sikit-sikit rasa lethargy. Banyak reports menyatakan bahawa Omicron ni generally kalau anak-anak kita dapat jangkitan Omicron, generally they have headache dengan lethargy. And obviously anak-anak kita semua vaccinated, insyaAllah. Jadi anak-anak yang vaccinated ni gejala je generally headache and lethargy. Rasa letih sikit, lesu sikit, rasa penat sikit, tetapi they are okay. They are okay. So that's the situation that they are going through. Okay? Okay, doktor ada beberapa soalan nak tanya Okey, soalan pertama daripada saya sendirilah. Okey. Okey, macam yang doktor baru sebut tadi kan, anak-anak kita yang mana dah vaccinated, yang orang kata dia punya simptom pun orang kata level 1 saja ataupun level 2 kan. Jadi dengan keadaan macam tu, patutkah kan kita kata menutup institusi pendidikan ataupun kita seolah macam mengorbankan institusi pendidikan kita kerana dengan orang kata minimize-nya simptom macam tu ya. Itu yang saya tanya tu. Okey, baik. So sebab itulah istilah endemik yang menteri kita cakap tu penting. Bila cakap tentang endemik ni, maksudnya kita layan benda tu macam biasa je. Layankan benda tu macam biasa, tetapi kalau tak sihat, kalau teruk sangat, then kena pergi hospital. That's the situation. Dan kalau contohnya macam anak-anak kita dekat dalam asrama, dan memang dalam asrama pun tak payah nak suruh balik kan, duduk dekat situ, settlekan kat situ, and then they will be okay, insyaAllah. Sebab kalau kita fikirkan dalam konteks even kalau macam mereka balik ke rumah pun, kita tak boleh duduk dengan dia pun. They need to be alone dekat dalam bilik. Tuan-tuan tak bukan boleh macam balik, maksudnya anak-anak saya boleh perhati depan mata. No, you cannot do that because you need to isolate. Ideally, they need to be somewhere else, not inside your house. Sebab your house is considered clean from the infection. So, dalam konteks anak-anak kita dah di asrama ni, I would say that the best will be they stay there unless they have symptoms. Dan obviously, kalau ada symptoms, kena hospital, bukan kat rumah juga. Tuan-tuan. And I would say that dalam konteks ini sebenarnya lebih mudah untuk kita pantau. Bila anak-anak kita berlaku jangkitan dan sebagainya dekat asrama, saya boleh katakan bahawa lebih mudah untuk pihak kesihatan untuk pantau anak-anak kita jika dibandingkan kalau anak-anak kita disperse. Maksudnya ada je infection, balik semua. Kan itu lebih susah. Sebab satu, risiko untuk menjangkiti ramai orang lebih banyak. Dua, containment sangat sukar untuk dilakukan. Tiga, pemantauan sangat sukar dilakukan. Dan keempat, possibility untuk someone drop out daripada saringan dan juga pemerhatian akan berlaku. Compare dengan anak-anak kita kat asrama, dia orang duduk sekali, everyone is actually there, positif, semua orang positif, semua orang boleh nampak sama sendiri, semua orang tahu apa yang perlu diperhatikan. It's actually easier for everyone untuk kita pantau dan juga untuk kita ni. Dan saya tak nampak kenapa kita perlu nak tutup sekolah dan sebagainya, sebab jika ini teruskan, then kita tahu susah kan anak-anak kita yang PDPR kan. Even pihak guru pun tahu betapa susahnya PDPR ni. Anak saya yang second tu memang she really cannot do PDPR. Of course dia boleh siapkan kerja rumah sebab she has their own kita panggil sebagai inner motivation ya untuk settlekan semua, tetapi they are not able to enjoy learning. Because of course ada anak-anak kita yang kata saya prefer PDPR. That maybe mungkin anak-anak kita mungkin ada social anxiety dan sebagainya. Anak-anak yang ada social anxiety memang dia orang happy untuk PDPR sebab they are alone. They don't like to be with others. Tetapi majoriti anak-anak kita tuan-tuan suka dengan kawan dan kawan-kawan ni akan membantu mereka dalam konteks belajar dan sebagainya. So I don't see menutup jalan keluarnya. Ya betul. Saya setuju sangat, tapi saya haraplah pihak maktab lah juga sekolah-sekolah yang lain juga dapat kata mengambil nasihat doktor ni ya, supaya tidak sewenang-wenang yang jadi panik. Dan kadang-kadang saya pun susah hati tu nak tutup sekolah PDPR ni, bukan apa,
daripada segi adab knowledge memang boleh dapat kan, daripada knowledge, tapi other things dia tak belajar kan. Okey tak apa, kita pergi soalan lain yang tak adil, pada dia marah kat saya pula. Saya tak bakal kan. Okey soalan daripada soal Facebook ke, saya soalan daripada Facebook kalau tak salah saya nama Hafiz Ahmad. Hafiz Ahmad dia tanya, anak dia baru tingkatan 1 ya. Anak dia baru tingkatan 1, jadi dia soalannya apa anak saya baru masuk tingkatan 1, adakah cara saya nak layan dia sama dengan anak-anak SPM? Itu soalan daripada Hafiz Adnan. Hafiz Adnan ni, macam saya kata lah, Hafiz Adnan ni saya rasa kawan saya, sama batch dengan saya masa typing tahun 97. 97 ni dia nephrologist dekat universiti. Nak cerita kepada anak-anak kita bahawa majoriti kawan-kawan MSM typing ni macam batch saya ramai dah jadi consultant dan sebagainya. Means that we anak-anak MSM typing ni memang betul-betul berpotensi, tuan-tuan dan puan. Jangan risau pelan-pelan kayu pelan-pelan kayu. Ada yang cepat, ada yang lambat, no worries. Otak dah ada dah, cuma masing-masing punya pace. So anak saya baru masuk tingkatan 1. Saya rasa macam soalan ni saja nak kenalkan saya je. Anak tingkatan 1 tu nak buat apa, ada pressure. Dah pun MRSM typing tak ada tingkatan 1 pun. Betul. Bagi saya anak tingkatan 1 there's no pressure. No pressure at all. Allow them to bantu mereka, just macam let them enjoy kan. Macam anak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ni the time for them to really, macam kita bagi saya, membiasakan diri mereka dengan alam persekolahan menengah. So the first few years tu allow them to really explore. Diorang tak tahu apa benda lagi dan sebagainya kan. Contoh macam anak saya yang besar ada tingkatan 2 dan tingkatan 3, diorang pun tak tahu nak masuk buat sains ke, tak nak buat sains ke, nak buat fizik ke, nak buat biologi ke, masih lagi cari-cari. Let them explore first. Jangan duk pressure. Tak boleh ke semua kena buat sains. Contoh macam anak saya yang second tu, dia rasa macam I don't want to go into science stream. If let's say that will be decision one day bila dia masuk tingkatan 4, then we will be supporting her regardless. Tak kisahlah dia nak buat apa, as long as she's happy that what she is doing. So itu yang saya rasa penting untuk anak-anak kita. Dr. Hafiz Adnan. Okay, itu actually dia nak say hi tu doktor kot. Itulah. Okay, soalan seterusnya juga daripada Facebooker soalan nama daripada MK Cikna. Mak Cikna, kau MK Cikna saya tak tahu. Tapi dia kata, apa doktor, apa amalan yang boleh saya lakukan untuk anak hadapi SPM nanti? Okey, baik. Terima kasih kepada MK Cikna atas soalan tersebut. This is very important. Saya rasa macam ini adalah benda yang kita semua ibu bapa pun kena buat. Yang pertama sekali, seperti yang saya katakan tadi, adalah ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita kena cari jalan untuk menenangkan diri kita. Kita cari jalan untuk menenangkan diri kita. Kita buatlah apa-apa yang patut yang boleh membantu kita tenang diri kita. Kalau tuan-tuan dan puan, kalau nak menenangkan diri dengan zikir, solat, baca Quran dan sebagainya, by all means buatlah benda-benda itu untuk membantu menenangkan diri. Kemudiannya kalau tuan-tuan dan puan exercise, jaga makan, make sure tidur semua kena jaga. Sebab nak menenangkan diri ni, amalan menenangkan diri is very important. That's number one. Number two adalah, apakah amalan yang puan biasa lakukan untuk anak-anak perempuan, tuan-tuan dan puan? Doa, tuan-tuan dan puan, the best pendoa untuk anak-anak kita ialah diri kita. Mak, isteri, suami doa, mak ayah ni doa, teruskan berdoa kan. I would say that this actually something yang bukan sekadar macam satu perbuatan yang tidak ada point, tetapi satu perbuatan yang satu akan meningkatkan kebergantungan kita kepada Allah SWT, kepada Tuhan kita. That is very important. So obviously bila dalam keadaan helpless ni kita tak tahu apa nak buat ni, kita tahu bahawa manusia kita ada had dia. Kita walaupun mak ayah kepada anak kita ada had untuk bantu anak-anak kita. Kita tak mampu nak tolong jawab soalan SPM ni. Even kalau kita duduk SPM dengan anak kita, mungkin kita mungkin flunk the paper. Mungkin kita tak boleh score dah pun kan. Walaupun contohnya macam kita straight Ace dah dulu SPM pun. Even if let's say kita boleh gantikan tempat anak kita, and today we won't be able to do what we did maybe 20 or 25 years ago. Sebab they are different, exam different dan sebagainya. And the best person to sit for the SPM is still anak-anak kita. So dalam konteks ini tuan-tuan dan puan, doa itulah sangat penting. Doa itu sebenarnya sebab dia mengurangkan keresahan, kegelisahan, dan kita akan dan juga meningkatkan kebergantungan kita kepada Allah SWT, Tuhan kita. That is actually benda yang bagi saya mampu membantu tuan-tuan dan puan untuk bertenang dan menenangkan
even anak-anak kita. Contoh macam cakap-cakap dengan anak kita, dah nak habis tu, mak doakan, ayah doakan, kau okey-okey je kat sana, apa-apa hal kau telefon je. No worries. Apa-apa nak Okey. tahu je. Okey, dengan doa ni saya nak salah satu soalan yang saya nampak agak menarik daripada mana ni, ini saya langkau sikitlah. Nama daripada Fatin, Fatin. Dia kata, doktor, jika damage had been done, what's the best way to handle our teenage child? Dia kata. Kalau kata sesuatu, orang kata kita tak nafikan damage has been done, memang berlaku. Bila anak dah PDPR dalam satu jangka masa yang agak panjang macam tu, memang damage. I'm a teacher also, I know memang adab budak dah habis dah banyak dah kan. Jadi dan macam mana what's the best way how to orang kata nak cure keadaan balik lah. Doktor bagilah bagi tips yang okey sikit lah. Okay. Okay, baik. Saya sambung sikit lagi tentang tadi yang tu. And then the next one will be the social support dan juga social support ni tuan-puan. Mak ibu bapa sama-sama satu batch ni pun kita boleh sama-sama mendoakan, buatlah apa-apa majlis yang secara bersama. Sebab community engagement, tuan-puan, sesuatu aktiviti yang dilakukan secara berkomuniti, dia mampu menenangkan bukan saja ibu bapa tapi mampu menenangkan anak-anak kita. Doalah dengan cara masing-masing. Kalau tuan-tuan dan puan bukan Muslim, doalah cara agama tuan-tuan dan puan untuk memberikan sedikit semangat. Sebenarnya benda tu memberikan semangat pada anak-anak kita. Okay? So next question will be daripada Puan Fatin ni, berkaitan dengan jika damage had been done, what's the best way to handle our teenage child? Of course, when we say that damage has been done, as if kita telah melakukan kesilapan dalam membesarkan anak kita. Dan saya sangat yakin bahawa tidak ada ibu bapa di luar sana tu nak membesarkan ataupun nak merosakkan masa depan anak dia, ataupun nak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat pada anak-anak kita kan. Kita semua melakukan apa saja yang kita lakukan for the past few years untuk anak-anak kita untuk membantu anak-anak kita menjadi orang yang baik, orang yang hebat, orang yang kita rasa lebih baik daripada kita. That is actually kita punya our aim. Kita sebagai mak bapak ni, kita mengharapkan anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita. That's actually our aim. Bukan nak jadi lebih buruk kita. Kita tak ada benda nak dengki anak kita. Tidak ada benda yang kita nak cemburukan terhadap anak kita. Sebab masa depan dia adalah sesuatu yang kita harapkan sentiasa lebih baik daripada kita. That is actually our doa. Namun, kadang-kala pertentangan personality, pertentangan proses pembesaran sebagainya akan berlakunya pelbagai konflik antara ibu bapa dan anak-anak remaja. That is actually sesuatu yang tidak mampu dielakkan. Dan konflik ni tuan-puan bukan dengan anak kita, dengan siapa saja pun sama juga. So apa yang kita boleh buat jika sekiranya kita berkonflik dengan anak kita dan sebagainya? Yang pertama sekali tuan-puan, yang pertama sekali adalah we need to back off a bit. Back off. Saya tak boleh nak bagi secara spesifik sebab nasihat spesifik tu kena kes yang spesifik. Number one, first and foremost, kita kena back off for a while. Muhasabah, reflect balik what has been done for the past few years, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Most of the time, the thing that we need to do is actually from ourselves. Kita kena mulakan perubahan itu daripada diri kita sendiri. Kita kena really reflect ourselves, muhasabah diri kita dan perbaiki diri kita. Sebab kita adalah, seperti yang saya katakan, kita adalah cerminan kepada personality anak kita. That's actually one thing. Number two is actually anak-anak kita sebenarnya absorb segala benda yang datang daripada kita juga. We are their first teachers. Kita ni, ibu apa ni adalah guru kehidupan anak kita. Nowadays kita cakap cikgu kena bantu juga. No, wait. Ibu bapa masih lagi the most important person dalam konteks kehidupan anak. We are the one who actually melorongkan mereka atau membentuk mereka ataupun mold mereka kepada siapa mereka pada hari ini. Walaupun kita tak ada niat berkonflik, tapi konflik mungkin boleh berlaku. So first and foremost, back off for a while. Kemudian bertenang dan tengok apa yang aku boleh perbaiki diri kita dulu, and then only we reach out. Bila kita dah boleh perbaiki diri kita ni, then we reach out. Tuan-tuan dan puan, selagi mana kita boleh menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita, insya-Allah anak-anak kita sedang melalui proses pembelajaran dan membentuk personality mereka. Of course anak-anak kita nak jadi unik. That is actually human being. Mana-mana manusia pun, kita dulu pun zaman remaja kita nak jadi lain daripada ibu bapa kita. Tetapi ada nilai-nilai yang ibu bapa kita buat, kita masih lakukan pada hari ini. Sebab apa? Nilai yang telah diterapkan dari kecil tu akan ada walaupun siapa pun kita, pasti macam mana pun yang kita dibentuk pada satu hari nanti. Kan? So anak kita begitu juga. So saya pinjam sebentar satu teori tentang psychosocial development oleh Erikson. Erikson membahagikan psychosocial development ni kepada 8 peringkat, 8 ke 9?
tak apalah, saya tahu peringkat 8 ke 9. So ada beberapa peringkat, dan remaja adalah peringkat di mana mereka membentuk identiti, di mana mereka nak cuba jadi unik. Bila mereka nak jadi unik ni, kadang-kadang benda yang mereka nak jadi unik tu obviously berlainan daripada kita punya perception ataupun kita punya expectation ataupun kita punya perspektif. Dan keunikan ni tuan-tuan adalah sesuatu yang lumrah kepada mana-mana Muslim. Dan keunikan ni seperti yang saya katakan boleh mendatangkan konflik pada anak-anak kita dan dengan diri kita, sebab kita mungkin tak berkenan dengan apa yang dia buat dan sebagainya. Selagi mana, bagi saya, selagi mana benda yang mereka dilakukan itu tidak mendatangkan mudarat pada diri mereka, orang lain tak mendatangkan mudarat pada masa depan mereka, I would say that cuba raikan selagi mana ia benda yang tidak merosakkan. Cuba raikan. Don't be someone yang macam so lots of don'ts. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa ni, kita ada banyak sangat don'ts. Tak boleh. Kerana tak boleh ni yang masalah dia. Tak boleh ni biarkan anak-anak kita buat benda yang kita tak mahu tu. Kan benda itu yang anak-anak kita buat, sebab they are building their own personality dan they want to be unique. So to be unique means totally different from their parents. Dan kadang-kadang parents kata tak boleh tu, itu yang this is different from my parents. This is the thing that parents aku tak nak, tetapi aku nak buat sebab aku nak jadi different daripada mak ayah aku. So ini yang kita kena, banyak benda yang kita kena lakukan bila ada konflik dengan anak ni. Saya macam tarik tali dari tepung, tarik rambut daripada tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak tuan-tuan. Itu generally lah. Okey, soalan seterusnya doktor datang daripada ni soal YDP kot ni, nama dia apa Faris Abdul Aziz saya YDP kot Faris ni. Okey, ada anak-anak yang bakal tingkatan 1, adakah bersedia untuk masuk boarding school masa form 4 baru apply asrama penuh? Jawapan dia ialah tanya anak-anak kita. Anak-anak kita nak apa? Okey. Anak-anak kita kena apa kan? Macam saya katakan. Okay, the next question daripada cikgu cikgu Rajendra ni apa buah pakat typing punya AJK ni. Okey, salam doktor. Dia kata anak sulung saya perempuan rajin, tak perlu suruh belajar. Always prepare in advance, tapi dekat dengan exam memang gelabah. Menangis pun ada. Bagaimana nak handle dia? Perempuan dia salah. Okey, baik. Terima kasih Encik Subramaniam. That is very important question. Ini sebenarnya ramai dialami oleh anak-anak kita. Yang pertama sekali ialah I would say tahniah kepada Encik Subramaniam, sebab yang pertama Encik Subramaniam kenal pasti kekuatan anak kita. Nombor satu, kita dah kenal pasti anak kita memang rajin. Kan, memang self-driven kita panggil. Self-driven, anak-anak yang self-driven ni kita tak risau. Sebab kita tahu they will be doing their best every single time. Ke mana-mana mereka berada pun kita tak perlu nak risau sebab tak payah nak suruh kan. Tak macam paku dan pahat kan, nak kena ketuk baru nak berjalan kan. Tak payah dah pun sebab they are a person yang self-driven. That is the strength yang anak-anak tuan ada. And we need to keep it that way. Dan kita kena puji dia kerana dia punya self-driven tu, dan juga always prepare in advance. Maksudnya dia sentiasa tahu apa yang dia nak buat. Dia ni jenis kita meticulous, orang yang ada plan ahead dan sebagainya. That is actually the quality of them. But at the same time, di sebalik bila anak-anak kita jenis yang sangat rajin, self-driven sebagainya, kadang-kadang mereka ni ada juga elements of anxiety. Bukan penyakit anxiety, bukan penyakit anxiety, dia ada elements of anxiety. Elements anxiety ni kadang-kadang akan overwhelm dia orang bila dekat-dekat exam. Bila dekat exam tu mula dia rasa risau, gelabah, tak boleh belajar, tak boleh ingat, tak boleh nak, tak tahulah macam mana esok, macam mana nak jawab periksa, nanti ada tak soalan yang dia punya kerisauan tu. Kadang-kadang kita cakap, lah nak risau apa? Kan ibu bapa kan, bila anak-anak nangis kita cakap, tak payah risaulah, tak payah. Itu biasa tipikal jawapan kita sebab kita yakin dia boleh buat. Dan memang kita tak nak dia risau. Tapi anak kita tengah risau. So what can be done dalam konteks itu? Bagaimana nak handle dia? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, bila anak kita yang anxiety ni, anxious ni, allow them to ventilate. Benarkan mereka tu luar saja. Contoh macam anak Tuan Subramaniam call, ayah ni saya risau esok nak exam, tak tahu minggu depan macam mana, minggu depan apa-apa saja, nangis. Tak apa, cerita lagi, tak apa. It's okay, ayah dengar. It's okay, ayah dengar. Jangan komen tentang tak payah risau. Don't do that. Anak kita just nak nangis, anak kita just nak luah, benarkan dia luah dan benarkan dia nangis. Itu akan melegakan dia. Dan kita lepas nak habis tu, do you feel better right now? Awak rasa okay ke sekarang ni?
Anything that you want to tell me, kan, nak ayah telefon balik esok ke macam mana, so no need to comment about oh kena belajar lagi lah, bacalah, tak payah risau, kenapa nak takut, you tak baca ke, no need comments about that, just pinjamkan telinga kita, listen properly, dengar elok-elok, allow them to ventilate, allow them to vent out anything that they feel. Anxiety tu bila dikeluarkan akan lebih mudah untuk di manage. Itu yang sebenarnya yang dia perlukan sebenarnya. Dia nak ayah dia dengar, dia nangis-nangis, kadang-kadang kita rasa sebab kan kalau tengok anak kita nangis, kita pun boleh nangis kan. So kalau kita rasa nak nangis, nangislah sama-sama dengan dia. Tapi jangan sampai nanti dia pula tanya, ayah dah kenapa ni nangis pula ni? Katalah ayah rasa sebab anak ayah risau. Tapi ayah doakan you okay. Ayah doakan, ayah doa hari-hari, ayah puasa ke, ayah pergi church ke, ayah pergi kuil ke, ayah pergi masjid, nanti ayah buatlah sesuatu untuk you dan sebagainya. Ada apa-apa tak nak ayah buat esok dan sebagainya. Ask them what are the things that I can help you, how can I help you. Itu adalah soalan yang paling penting untuk anak-anak kita. Jangan komen macam saya kata, tak apalah, biarlah, jangan risaulah, tak payah takutlah, you kan scorer lah. Nah, stop it. So that are the things that they know. Mereka tahu, tapi sekarang ni mereka tengah risau. Allow them to ventilate, allow them to vent out dan sebagainya. InsyaAllah anak kita boleh buat. Kita dah tahu dah kualiti anak kita, macam Tuan Subramaniam dah kenal dah, anak dia memang rajin, self-driven, prepared in advance, planning bagus, dia punya how they manage things very good. So they have their qualities. So let them kita panggil flourish, let them just be themselves, dan kita be there as dia punya support kan. Whenever they feel not okay, they can come back, they can call us without judgment. Kita tak judge dia, kita tak kata oh ni apa ni, skeptik dan sebagainya. No. Okay. Mak ayah kena tenang. Okey, untuk saya nak mencelah sikit tentang apa itulah, kita kata meminjamkan sekejap lah telinga kita untuk anak-anak kan. Yep. Okey, jadi adakah orang kata dengan cara kita tidak orang kata ni akan menyebabkan anak kita buat benda yang pelik-pelik, for example lah bagi contoh, orang kata lately lah banyak saya tengok sekolah-sekolah lah, especially amongst yang cerdik sikit lah kan, dia akan create yang bukan-bukan tau, dia akan create contohnya for Hysteria for example. Sometimes tak ada apa pun, tapi kerana pressure tu dia tak boleh nak handle pressure pun, dia akan jadi macam dia ni lah Hysteria, mencerit-cerit lah, kononnya ada hantu lah apa. So apa komen doktor tentang ni? Okay, histeria ni tuan-tuan adalah salah satu ni daripada pendapat psikologi, psikiatris. Histeria ni adalah manifestasi psikologi diakibatkan tekanan yang tak mampu dihandle dengan baik. Stres yang tak mampu dihandle dengan baik akan mengakibatkan histeria. Sama ada histeria secara individu ataupun histeria yang secara mass, ramai-ramai dan sebagainya. Dan ia memang berlaku contohnya bila dekat exam, bila sesuatu besar yang berlaku dekat sekolah, macam tekanan ataupun perubahan dari segi disiplin, perubahan dari segi apa-apa sajalah, apa-apa saja yang berlaku di sekolah boleh meningkatkan tekanan sekolah itu dan boleh menimbulkan gejala sebegini. Most of the time it's nothing to do with hantu ke dan sebagainya. Macam contohnya macam katakanlah emergency typing tiba-tiba berlaku histeria. Emergency typing tu berapa puluh tahun dah kan. Dan contoh macam zaman saya tak pernah pun berlaku histeria pun kan. Maybe once in a while akan ada bila kita mengkaji berkaitan dengan mass hysteria. Bila doktor cakap tentang mass hysteria ni, maksudnya mass hysteria ni adalah histeria yang melibatkan lebih daripada 2 atau 3 orang dalam satu tempat yang sama. Contohnya asrama is the best place untuk yang kebiasaannya berlaku histeria. Berdasarkan kajian psikologi yang dilakukan terhadap mangsa-mangsa histeria ni, kebanyakan masanya ialah mangsa yang mengalami histeria ni biasanya mereka sudah terganggu agak lama. Mungkin mereka dah tertekan agak lama, mereka mungkin ada anxiety punya gejala anxiety yang agak lama, mungkin mereka ada panic attack yang agak lama, gejala yang berkaitan dengan psikologi yang agak lama, tetapi mungkin dia cope with it. Mereka cuba untuk tahan. Memang kajian menunjukkan adanya personality tertentu yang cenderung mendapat histeria. Namun begitu, bila personality ini kena histeria, dia boleh berjangkit. Sebab apa? Histeria itu sendiri menakutkan. Dan ketakutan itu boleh mengakibatkan orang lain juga boleh kita panggil mengalami gejala disosiatif. Disosiatif macam histeria jugalah. So takut. Dan mula akan membayangkan benda-benda yang sama, lihatkan sebab mereka ni, tuan-tuan dan puan, bila dia duduk satu asrama, mentaliti mereka, psikologi mereka lebih kurang sama je sebenarnya. Psikologi mentaliti mereka lebih kurang sama. Kefahaman mereka tentang asrama, kefahaman mereka tentang kehidupan lebih kurang sama je. Sebab mereka dibentuk dalam cacuan yang sama. Kalau katakan Emerson typing dah cerita dia.
kan. So sebab itu apa pengalaman mereka alami, kebanyakan masanya bila cakap tentang history ni akan lebih kurang sama je. So do not be worried. Of course dalam dekat-dekat exam ni kadang-kadang benda-benda pelik boleh berlaku. That is common. Bukan kat typing saja, dekat mana-mana pun ada. So kalau ada anak-anak kita yang mengalami gejala sebegini, dapatkan bantuan segera, jumpa kaunselor upgrade pergi psikologis upgrade jadi doktor dan sebagainya jika perlu mana-mana, tak kisahlah So bukan sesuatu yang pelik sebab manusia akan ada kelemahan dia dan anak-anak kita mungkin ada kelemahan yang mungkin perlu dibantu. Okey, jadi soalan seterusnya doktor datang daripada apa nama tu, tapi soalannya lebih kurangnya macam ni dia kata dia minta doktor kemukakan satu modul cara lah bagaimana untuk dia nak menilai arah tuju anaknya, macam satu test kit lah untuk anak, bagaimana dia nak tahu arah tuju anaknya nanti jadi saya baca bagi clear, salah soalan bukan marah hari Okey, dia kata salam Dr. Rostam yang kami hormati. Boleh doktor cadangkan kepada kami test ataupun assessment yang paling sesuai boleh parent gunakan untuk melihat kecenderungan minat anak-anak kita bagi membantu anak-anak kita merancang masa depan. Terima kasih bro daripada Zanariah Muhammad Tum. Member kot. Dia lah sama batch tu. Okay. Okey, baik. Kita panggil sebagai scholastic aptitude test. Scholastic aptitude test ni adalah test yang kita gunakan untuk melihat kecenderungan anak kita. Tetapi saya boleh katakan bahawa kita tidak ada mana-mana test yang betul-betul spesifik. Kalau contoh macam anak-anak kita di sekolah rendah pun sebenarnya telah pun diuji dengan ujian ini sebenarnya, di mana di situ pun mereka dah tahu anak itu personality ni macam mana, kecenderungannya macam mana, cara belajar macam mana dan sebagainya. Itu sebenarnya dah mencukupi untuk anak-anak kita, untuk membantu anak-anak kita membentuk dia orang punya pathway dia. Tapi the most important part kan saya rasa kepada saudara Adam, the most important part untuk anak-anak kita ialah yang saya nak yang saya rasa kita kena tekankan daripada peringkat awal adalah kita kena bantu anak-anak kita mengenal pasti passion apa dia punya benda yang boleh membantu mereka senyum everyday. So kita kena bina sesuatu yang dari situ. Kita kena ajar anak kita mengenal pasti passion mereka. Kalau contoh macam anak kita kata, ayah rasanya saya suka mengajar lah. Okey, mengajar ni maksudnya boleh kerja apa? Suka mengajar, boleh kerja macam-macam. Guru, pensyarah, kaunselor, doktor, segala profession boleh mengajar. So we develop the passion. Sebenarnya passion tu yang akan membantu mereka tersenyum for the next 40 years rather than profession. Sebab kalau kita nak buat test untuk membantu mereka membentuk profession, I would say that will not help. Ia tidak membantu anak-anak kita. So scholastic aptitude test ni ada macam-macam yang berada di pasaran, I would say. Tapi tidaklah sesuatu yang definitif. Mungkin saudara Adam pun mungkin dah biasa try tengok apa test-test yang sesuai untuk anak-anak kita. Dan I would say that we can do anything, we can help untuk gunakan apa-apa test sekalipun. I don't see any harm in that. Tetapi bukanlah sesuatu yang kita kata okay, kalau macam ni you kena jadi macam tu. No, don't do that. More of what is your passion actually. Kalau contohlah katakan test tu menyatakan bahawa dia cenderung kepada sains dan sebagainya atau apa-apa profession sekalipun, we need to ask their passion, not what we think they need to do. Contohnya macam anak saya kena jadi doktor. That's why as I said kan, even anak saya dah tingkatan 3 dan masuk tingkatan 4 pun saya tak risau tentang dia tak ada cita-cita. So apa, cita-cita is not important. They are still learning about their life. They are still kita panggil in their formative years. As long as they do what the best that they can do as seorang pelajar dan sebagainya, I am not worried. So that's the way we need to help our children. Itu caranya untuk kita bantu anak-anak kita kan. Even anak-anak kita yang nak MB SPM ni, saya rasa mungkin ramai yang tak ada betul-betul cita-cita yang kukuh lagi kan. Mungkin kalau macam contoh macam kami buat interview dan sebagainya, even doctors pun kan, doctors pun dah graduates jumpa bila masuk housemanship, bila dirujuk kepada kami pakar-pakar psikiatri. Bila kita tanya why are you, kenapa kamu ada kat sini? Sebenarnya saya tak nak jadi doktor. So kenapa you buat medical school? Sebab mak ayah saya suruh. That is actually, of course, dia punya alasan tu pathetic. Tetapi that can be the fakta yang sebenarnya dihadapi masa zaman membesar. Sebab they have no choice. Sebab mak ayah dia tak bagi dia choice. So mak ayah kata buat medik lah kan. Buat medik. Tapi after go through the medical school for 5 years, 6 years, jadi doktor, tiba-tiba jadi doktor ada masalah. Sebab apa? Tak suka.
So bila tak suka, then that's actually such a loss dalam konteks what they have done for the past 5 or 6 years. Tapi still not tidaklah terlambat, sebab kita tahu bahawa walaupun mereka tak suka jadi doktor, maybe mereka suka benda lain. That is actually the passion. Yang passion tu yang kita nak cari. Okay, tuan-tuan. Okay. Jadi saya tengok soalan lagi. Rasanya macam tak ada dah kot ni. Okay. Okay, itu saja yang soalan yang ada. Jadi apa kesimpulan yang saya haraplah doktor boleh bagi satu shortnya kesimpulan, conclusion tentang apa dengan orang kata keadaan, satu nasihat ke kepada parent macam mana, jangan orang kata risau melampau sangat ke apa ke, dan juga kepada pihak orang kata maktab kan ataupun pihak mara sekalipun, agar orang kata tidak sewenang-wenangnya menutup ke ataupun memanggil parent ambil anak ke kan. So itulah yang kita harapkan doktor boleh bagi satu short atau conclusion ya. Okay, baik. Yang pertama sekali berkaitan dengan COVID ni tuan-tuan, I would say that the most important part, contohnya pihak sekolah dah tahu dah benda ni kan, pihak mara dan sebagainya. Collaboration between pendidikan atau mara dengan pihak kesihatan sangat penting. Work together properly, I would say that they can give you the best advice. Dalam konteks ini, bila kita bercakap tentang wabak ni, pakar dalam bidang wabak ni adalah public health specialist, pakar perubatan kesihatan awam. Mereka adalah pakar dalam bidang wabak dan sebagainya. Get in touch with them, engage with them. Di mana-mana pun PKD, pejabat kesihatan daerah, even dekat Taipei pun ada, mereka ada pakar kesihatan awam ini. Engage with them, talk with them, bersama dengan mereka untuk membantu doing the best untuk anak-anak kita dan pihak sekolah. Itu yang pertama. Berkaitan dengan anak-anak kita yang bakal berhadapan dengan SPM dan ibu bapa, tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali seperti yang saya katakan tadi adalah ibu bapa kena bertenang. Nombor dua adalah ibu bapa bantu anak-anak untuk bertenang dengan cara apa? Dengan tidaklah menambahkan stres mereka dengan benda-benda yang tak patut. Yang ketiga adalah make sure bahawa galakkan anak kita untuk bantu kita untuk bantu dia. Dengan cara apa? Kita tanya dia apa yang anak-anak kita nak. Bukannya kita beritahu apa yang kita nak dan apa yang kita nak mereka buat. Okey. Ada anak doktor tu bagi clue tu. Dia kata don't my time pada you all stole my time, dia kan. Okey. Alright, okey. Tak apalah, okey. Jadi saya haraplah semua pendengar, para ibu bapa yang budiman sekalian yang dapat mengambil iktibar banyak maklumat yang berguna yang telah disampaikan oleh Dr. Ahmad Rostam ini. Ya, jadi kita amat bertuah ya. Dan saya sekali lagi ya, saya bagi pihak Muafakat Embarasi Taiping mengucapkan berjuta-juta terima kasih ya kepada Dr. Ahmad Rostam atas kesudian ya, meluangkan masa ya, dan juga kepada anaknya tu yang datang belakang tadi itu kan. Sorry ya pakai anak tu. We all take your father's time lah. Okey, jadi apa okey, jadi kepada Puan Aisyah yang kata banyak kata memberi tunjuk ajar apa kepada semua ya, dan juga pihak Ansara Taiping. Yang saya lupa dah sebut marah mungkin Ansara. Okey ya. Pihak Ansara Taiping juga tak lupa ya, telah menyumbangkan pelbagai bantuan pada segi sokongan moral dan juga fizikal kepada pelajar-pelajar MRSM. Jadi saya dengan ini dengan kata ini saya menutup kita punya perbincangan kita pada hari ini. Cik Aisyah, ada apa lagi Cik Aisyah? Okey, tak apa ni Cikgu Nazri serahkan jumpa saya. Okey. Doktor sekejap doktor ya. Ya, okey. Baik, untuk Cikgu Nazri. Untuk MC malam ni, Dr. Rostam, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih banyak Dr. Rostam untuk program ni. Ni program pertama kali Dr. Rostam. Kita nak buat untuk mak ayah kan, hopefully banyak membantu. So kita boleh ambil gambar sekejap Dr. Rostam tu lah. Boleh. Semua. Okey, Wanda tolong cikgu, please. Alright you. Kalau Okay, ada kita nak minta yes. kamera. Betul, kita nak minta ada mak ayah. Mungkin kat sini ada apa? Cikgu Nureha. Pak Nureha. Cik Faris, jom kita ambil gambar lah ramai-ramai. Okey. Cik Zulkifli pun ada. Apa khabar? Okey, jom kita ramai-ramai gambar. Cikgu Syahid, kaunselor. Dr. Rostam, Cikgu Syahid, kaunselor. Kita pernah jumpa di Ipoh hari tu. Betul. Okay. Ada tak lagi mak ayah yang nak buka kamera? Kita nak ambil gambar?
Nanti kita akan bagi pada Muafakat untuk kongsikan Okey, mana? Alright. Sedia ke semua? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Betul. Alright. Okay. Thank you so much semua kepada Dr. Rostam, pihak Muafakat dan Ansara, thank you so much untuk program ni. So kita jumpa lagi. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Thank you.